Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Maharaja Purba Jelai merupakan seorang pemerintah Pahang yang menguasai hampir separuh negeri Pahang dengan menjadikan Ulu Pahang sebagai pusat pemerintahannya. Ulu Pahang berkerajaan sendiri dengan pusat pemerintahannya di Jelai. Pemerintahan ini adalah dari Raja Pagaruyung juga, memegang teraju orang besar berempat Pahang turun-temurun. Rantau Ulu Pahang pernah satu ketika terpisah dari pemerintahan Sultan Pahang di Pekan. Apabila tanah daerah tersebut dibeli oleh Sri Maharaja Purba yang pertama itu daripada Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, iaitu Sultan Pahang terakhir dari keturunan Melaka yang memerintah dari 1592 sehingga 1614 dengan harga segantang ulang-aling emas, satu dasar bali isi emas dan sesuku tangan baju isi emas. Disebabkan itulah, Maharaja Purba Jelai sangat dihormati oleh rakyat Ulu Pahang suatu ketika dulu, sehingga terkenal dengan gelar Raja Bukit Betong atau Raja di Bukit, kerana sememangnya beliau berasal dari keturunan Raja Pagaruyung. Ketika zaman pemerintahan Maharaja Purba Jelai ke-6, Tok Raja Wan Idris dan Tok Raja Wan Muhammad, sekitar tahun 1830-an atau awal 1840-an, dijemput pula sekelompok keluarga pahlawan berdarah Raja Pagaruyung dari Minangkabau untuk menjadi panglima khusus bagi mempertahankan keluarga institusi Maharaja Purba Jelai di Bukit Betong. Rombongan tersebut diketuai seorang yang bergelar Pendekar Mamat yang dipercayai salah seorang daripada kerabat diraja Pagaruyung yang membawa diri ke tanah Semenanjung setelah kedaulatan yang di-Pertuan Raja Alam Pagaruyung terakhir, Sultan Tunggal Alam Bergagas Shah Johan Berdaulat, dijatuhkan oleh penjajah Belanda pada tahun 1833. Gelar pendekarnya itu hanyalah untuk mengaburi mata orang ramai sahaja, supaya jangan tahu asal-usul beliau yang sebenarnya. Maharaja Purba Jelai merupakan salah seorang dari orang besar berempat Pahang, iaitu suatu jawatan yang amat tinggi dalam hierarki pemerintahan negeri. Kuasaan serta pengaruhnya sangat besar di Ulu Pahang, khususnya di kawasan Jelai. Begitu tinggi penghormatan orang Jelai pada Maharaja Purba atau Tok Raja. Bagi mereka, orang Jelai akan duduk menjunjung duli terlebih dahulu sebelum memulakan percakapan dengannya, serta berbahasa engkau pula pada Tok Raja. Maharaja sendiri mempunyai bendera dan meriam kebesaran. Kekuasaan Maharaja Purba begitu besar sehingga boleh menjatuhkan hukuman bunuh tanpa merujuknya terlebih dahulu kepada bendahara di Pekan. Tok Raja dibantu oleh beberapa panglima dikenali sebagai Apit Limpang dan menjadi orang yang sehidup semati dengan Tok Raja dan ganti mata dan telinga baginya. Jawatan Sri Maharaja Purba mula diinstitusikan pada tahun 1592. Sebab saja Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah mewujudkan jawatan tersebut. Di Hulu Pahang, khasnya di Lembah Jelai,
elit tradisional yang kemudiannya disebut sebagai Sri Maharaja Perba I ini sudah memerintah dan mentadbir Ulu Pahang atas kapasiti seorang penghulu, iaitu Ketua Puak bergelar Datuk. Kedatangan Sri Maharaja Perba I bergelar Datuk itu dipercayai tarikhnya lebih awal, tetapi ia dipercayai berlaku sewaktu Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II, Sultan Johor ke-5 yang memerintah Empayar Johor Riau dari 1581 sehingga 1597 termasuk Pahang, dan sewaktu Sultan Abdul Kadir Alauddin Shah, Sultan Pahang ke-10 yang memerintah Pahang dari 1575 sehingga 1590. Ketika itu, Lembah Jelai masih di bawah kekuasaan Sultan Johor Riau dan bukan di bawah kekuasaan Sultan Pahang. Sultan Abdul Kadir meskipun sebagai Sultan Pahang, tetapi kuasaannya terhad kepada sekitar kota raja di Pekan dan hilir Pahang, iaitu sepanjang Sungai Pahang, tidak termasuk Sungai Jelai. Pelantikan sebagai penghulu secara langsung oleh Sultan Johor Riau terhadap Sri Maharaja Perba I di Jelai memberi kuasa kepada beliau memerintah dan mentadbir kawasan Ulu Pahang, terutama Lembah Jelai yang kaya dengan khazanah rimba, khazanah sungai dan emas itu secara mutlak. Dengan keizinan Sultan Johor Riau, Sri Maharaja Perba I dikatakan datang dari Minangkabau. Beliau datang bersama keluarganya, 4 bersaudara, 3 lelaki dan seorang perempuan, serta beberapa keluarga suku Minangkabau ke Johor. Kemudian mereka telah memasuki Lembah Jelai melalui Ulu Muar, Penarikan, Sungai Bera, Tanjung Lindung, iaitu Kuala Tembeling, lalu menyusur Sungai Jelai menghala ke Ulu Jelai. Dengan keizinan Sultan Johor Riau itu, beliau diberi syarat di mana beliau hendaklah menyerahkan ufti dalam bentuk jongkong emas setiap tahun ke Istana Johor, dan ikatan perjanjian ini hendaklah berlaku secara tradisi selama-lamanya antara Datuk Penghulu atau Sri Maharaja Perba I dan waris ganti dengan Sultan Johor Riau. Berdasarkan sejarah ini menunjukkan bahawa pelantikan Sri Maharaja Perba I sebagai orang besar 4 Pahang itu mendapat pengiktirafan kerana pada waktu itu Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah menyenangi orang Melayu Minangkabau sebagai ketua bagi tujuan mengawal kebanjiran orang Minangkabau memasuki Pahang lewat penghujung abad ke-16. Sebagai elit tradisional berketurunan bangsawan Minangkabau dan wakil mutlak Sultan Pahang, Sri Maharaja Perba I atau Maharaja Perba menggunakan gaya gelaran engku bagi dirinya, dan hubungan antara beliau dan rakyat jelata dibatasi oleh protokol mirip adat istiadat diraja, di mana rakyat jelata perlu menjunjung duli apabila mereka menghadap orang besar Jelai ini. Protokol menjunjung duli ini dipercayai bermula sejak Sri Maharaja Perba I hingga kepada Datuk Maharaja Perba Jelai Wan Muhammad bin Datuk Wan Idris yang ke-6. Sejak dari asal lagi, Sri Maharaja Perba atau Maharaja Perba mempunyai wilayah pemerintahan dan pentadbiran yang cukup luas, bermula dari Tanjung Lindung iaitu Jerantut, menyusur lembah Sungai Jelai kiri kanan mudik hingga ke Ulu Jelai, dan anak-anak sungai yang bersempadan dengan Perak dan Kelantan, dengan mengecualikan lembah Sungai Lipis dan lembah Sungai Tembeling. Meskipun Sri Maharaja Perba I terikat dengan protokol diraja Johor Riau, tetapi dalam waktu yang sama beliau juga perlu menghadap Sultan Abdul Kadir di akhir pemerintahannya pada 1590 dan berlanjutan ke era Sultan Ahmad
Sultan Pahang ke-11 dari 1590 sehingga 1592 dan akhirnya ke era Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, Sultan Pahang ke-12 dari 1592 sehingga 1614 di Pekan Pahang untuk mengemukakan persembahan dan menjunjung duli. Bagi memperkukuhkan pemerintahan dan pentadbiran negeri, Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah telah memperkenalkan Kanun Pahang yang mana tanggungjawab orang besar dan rakyat jelata termaktub dengan jelas. Menurut Kanun Pahang, selain mesti patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab orang besar empat Pahang perlu mematuhi dan menyempurnakan titah perintah Sultan. Seri Maharaja Perba I ini bukan sahaja terpaksa akur kepada Sultan Johor Riau yang menjadi Raja Agung Empayar Johor Riau ketika itu, tetapi dalam waktu yang sama, beliau perlu menyusuri Sungai Jelai dari Lembah Jelai, menghilir Sungai Pahang dengan perahu Kajang Magong, iaitu perahu besar, dengan menggunakan khidmat rakyat jelata kampung demi kampung sepanjang Sungai Jelai dan kemudiannya sepanjang Sungai Pahang sambil memukul gendang Tok Raja untuk menghadap Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah di Pekan. Budaya menghilir dan mudik sungai ini berlaku sejak zaman berzaman, bermula daripada Seri Maharaja Perba I sehingga ke zaman Datuk Maharaja Perba Jelai Wan Muhammad Datuk Wan Idris ke-6. Hal ini disebabkan Sungai Pahang dan Sungai Jelai merupakan lebuh raya utama di zaman tradisional hingga ke era pra-British 1882. Jadi, waktu itu dari 1592 sehingga 1614, Seri Maharaja Perba I mempunyai kuasa memerintah Hulu Pahang sekaligus wakil mutlak Sultan Pahang. Manakala Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah mempunyai kuasa memerintah Hilir Pahang. Begitulah riwayat yang seadanya bagi menstabilkan politik Pahang dalam era itu. Berikut adalah senarai nama orang kaya Indra Maharaja Perba Jelai dari 1592 hingga 2013. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.